Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua penonton yang hadir pada sesi hari ini, sesi kedua untuk sesi webinar anjuran SME Corp Malaysia Terengganu bersempena dengan Minggu PKS 2021, anjuran SME Corp Malaysia Negeri Terengganu. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua ya, Minggu PKS 2021 ni disambut oleh satu dunia sebenarnya. Dia bersempena dengan Minggu MSME yang dilancarkan oleh UNICEF pada tahun sebelum ni. Jadi untuk pengetahuan anda semua juga, pada tahun sebelum ni SME Corp menganjurkan Minggu PKS ataupun SME Week ni secara fizikal, memandangkan keadaan pandemik COVID-19 yang melanda negara kita sekarang ini dan juga kekangan-kekangan yang kita hadapi sekarang untuk melakukan aktiviti secara fizikal dan juga sosial. SME Corp Malaysia telah mengambil pendekatan baru di mana kami telah menganjurkan Minggu PKS tahun ini 2021 secara maya ataupun secara virtual melalui platform MyAssist MSME yang baru dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pada 30 hari bulan Jun baru-baru ini. Jadi melalui platform MySME ini juga SME Corp Malaysia telah merancang dan menjalankan beberapa aktiviti-aktiviti yang sesuai lah dengan Minggu PKS seperti e-pameran di mana kita telah menjemput kesemua ataupun PKS-PKS di seluruh Malaysia yang berminat untuk dijadikan sebagai pempamer semasa sesi e-pameran yang diadakan sepanjang tempoh Minggu PKS 2021 ni, iaitu yang bermula daripada 26 Jun 2021 sehingga 4 Julai 2021. Jadi saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan yang mana berkelapangan untuk sama-sama menyokong ataupun support program SME Week 2021 ini di platform MyAssist MSME, di mana di situ juga akan ada sesi-sesi webinar seperti ini dan juga akan ada berlangsung juga sesi business matching yang dipanggil Match Me secara online, di mana usahawan-usahawan yang berminat untuk memasarkan produk-produk tuan-tuan dan puan-puan ataupun yang mempunyai produk atau servis yang sesuai untuk dipasarkan kepada mana-mana syarikat-syarikat besar, MNC ataupun GSC serta pasaraya-pasaraya yang telah kami jemput untuk dijadikan sebagai anchor company semasa business matching, bolehlah join program business matching di situ. Okey, saya terus kepada program kita pada hari ini. Okey, bersama-sama dengan saya ni ialah Encik Rosli Yahya daripada CGC Kuala Terengganu. Kami menyebut khas Encik Rosli ni kawan baik saya ni sebab kami sama-sama di Terengganu. Saya jemput khas Encik Rosli pada hari ini untuk kita untuk memberi peluang pada Encik Rosli untuk memberi penerangan lanjut berkaitan IMSME, iaitu platform rujukan pembiayaan atau pinjaman PKS pertama di Malaysia. Okey, mungkin tuan-tuan dan puan-puan ramai yang pernah dengar berkaitan IMSME, tetapi ramai tak tahu apa itu platform IMSME, macam mana platform IMSME ni digunakan dan macam mana dia punya sistem IMSME ni. Jadi pada hari ini kami SME Corp Malaysia Negeri Terengganu berbesar hati menjemput Encik Rosli wakil daripada ataupun branch manager CGC Kuala Terengganu untuk sama-sama berkongsi berkaitan dengan platform IMSME ni dan juga mungkin beberapa produk-produk daripada CGC sendiri yang boleh kita sama-sama dengar dan Encik Rosli akan kongsi kepada kita supaya dapat memberi pengetahuan yang lebih dan juga dapatlah usahawan-usahawan di luar sana yang kurang yang sebenarnya tak tahu ataupun kurang pasti berkaitan dengan produk-produk CGC dan juga IMSME ni dapat mereka ambil sedikit info, dan seterusnya selepas ini mungkin sekiranya info-info tersebut berguna kepada mereka, mereka akan terus apply lah untuk perniagaan mereka, insyaAllah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput Encik Rosli daripada CGC Kuala Terengganu untuk meneruskan sesi beliau pada pagi ini. Silakan Encik Rosli. Terima kasih kepada Encik Rosman, pengarah SME Corp Kuala Terengganu.
kerana menjemput saya lah untuk memberi sedikit pencerahan ataupun taklimat mengenai ISME dan juga beberapa produk ataupun skim yang ada di CGC buat masa ini untuk SME, untuk membantu SME kita di masa yang susah ataupun yang seterusnya lah. So pertama sekali saya share saya punya kejap share. Okay, alright. Okay. Pertama sekali mengenai saya akan memaklumkan sedikit mengenai apa CGC apa sebenarnya CGC, and then bila dia perkenalan sedikit pasal CGC lah. Pertama sekali CGC ni adalah ditubuhkan daripada tahun 1992 di mana setakat ini setakat hari ini telah membantu lebih kurang 350,000 PKS di Malaysia yang melibatkan jaminan dan pembiayaan sebanyak 82.3 bilion. Dan di mana actually adalah sebenarnya CGC ni sebenarnya memain peranan yang penting juga dalam membantu PKS ataupun SME untuk mengembangkan ataupun meneruskan perniagaan dari segi pembiayaan ataupun pinjaman ataupun dari segi jaminan ataupun pembiayaan terus. And then CGC ni kalau tengok pada kita punya pemegang saham adalah pemegang saham kita adalah daripada pihak negara, jadi mana 78.6% daripada pihak negara, dan selebihnya dimiliki oleh bank-bank komersial dan syarikat kredit lain. Okey, kita tengok dari segi landscape MSME di Malaysia. Okey, kalau kita tengok kita punya kalau SME ni PKS actually salah satu tunjang ekonomi lah, maknanya sebabnya SME ni daripada data yang dimiliki oleh daripada sensus ekonomi maknanya lebih kurang 98% daripada syarikat yang berdaftar ni adalah daripada SME and then that's why daripada segi tu pun kita nampak maknanya SME ni adalah peranan penting lah dalam ekonomi Malaysia, dan juga bank-bank yang lain dalam PKS landscape ni, maknanya sokongan daripada bank-bank dan CGC pun ada, dan daripada agensi sokongan PKS yang lain macam Tekun, Mara apa semua, dan juga daripada pesaing-pesaing rangkaian perniagaan dan juga dana corporate equity, dan juga daripada dewan-dewan perniagaan. Okey, sebenarnya saya pergi kepada ni terus kepada kita meja yang kita punya topik utama lah mengenai ISME, maknanya iaitu satu platform rujukan pembiayaan ataupun pinjaman PKS yang pertama di Malaysia. Okey, sedikit pasal latar belakang ISME ni. Mana ISME ni adalah satu diperkenalkan pada tahun bulan Februari 2018. Ia dilancarkan maknanya di bawah ni lah, mana actually idea daripada Bank Negara dan telah dan CGC diberi tanggungjawab untuk mengembangkan dan mengurus pembiayaan melalui talian, melalui pembiayaan PKS dalam talian melalui ISME Jadi ISME ni kalau kita fikirkan realiti lah, dari masa dulu, masa sebelum ada ISME ni, maknanya kalau kita tengok dari segi bila seseorang ataupun peniaga ataupun yang ada yang menguruskan perniagaan untuk membuat pinjaman, misalnya dia akan ambil masa dalam lebih kurang 25 jam lah. Ada satu studi mengatakan dia ambil masa dalam masa 25 jam untuk meneliti dan juga memohon pinjaman dekat bank ataupun pembiayaan dekat bank. Jadi mereka ni akan
pergi ke setiap bank, maknanya ke bank A, lepas tu turun balik pergi ke bank B, and then ke bank C ya. Jadi untuk mencari pembiayaan. Contohnya let's say for example lah, maknanya kalau seorang pengusaha perniagaan ni baru nak buka kedai ya, maknanya ataupun dah buka kedai dekat 6 bulan ataupun 1 tahun. Lepas tu dia ada nampak potensi lah. Okeylah dia buka kedai, contohnya kedai hardware lah, buka kedai hardware, and then ada potensi untuk mengembangkan bisnes dia. So dia memerlukan kemudahan pinjaman ataupun pembiayaan untuk meneruskan bisnes mereka. Jadi dia akan pergi sebelum ada platform ni, mana dia akan pergi ke setiap bank. Maknanya naik ke bank A, and then bagi tahu dengan pegawai-pegawai di bank A, okey macam ni, and then let's say for example, okey lah because tak layak turun balik pergi ke bank B, and then tak layak pula pergi balik ke bank C dan seterusnya, sehingga mendapat padanan yang sesuai lah. Jadi kelebihannya daripada ISME ni, maknanya ISME ni maknanya dia akan dari segi platform ni, platform rujukan, maknanya pengusaha perniagaan tidak perlu lagi pergi ke bank A, ke bank B, ke bank C. Dan dia boleh melayari masuk dalam www.isme.com.my, and then dekat sini bila platform ni keluar, maknanya ada sedikit maklumat yang dikendaki, maknanya seperti maklumat keperluan financing berapa diperlukan, maknanya berapa tahun diperlukan. Lepas tu key in beberapa maklumat, lepas tu and then log in, and then submit the application tu, permohonan. Lepas tu bila submit je permohonan, dan pihak-pihak, maknanya permohonan itu akan pergi ke bank yang dipadankan, yang ada padanan dengan kehendak SME tadi. Lepas tu dalam masa 2 hari, bank itu akan call SME yang memohon oleh SME tadi. Jadi maknanya menjimatkan masa dan menjimatkan wang juga lah, dari segi parking apa semua tu lah. Jadi dari situ bank-bank yang macam mendapat padanan yang sesuai untuk kehendak yang diminta oleh PKS tadi. Jadi bank akan call untuk buat appointment dan berbicara lebih lanjut dan meminta dokumen-dokumen yang sokongan lah. Sebab dalam ISME ni data-data yang diperlukan adalah berdasarkan kepada declaration daripada customer lah, maknanya tak ada apa-apa dokumen masa permohonan oleh SME. Tapi bila ada padanan dan pihak bank akan call the PKS tadi dan meminta membuat satu appointment, temu janji. Lepas tu akan meminta itulah dokumen-dokumen sokongan untuk verify balik lah apa yang declare by the PKS tadi masa permohonan melalui SME. Okey, jadi dari segi maknanya setakat daripada sejak dilancarkan daripada Februari 2018, maknanya sekarang ni jumlah pelawat yang melawat ISM ini lebih kurang dalam 2.09 juta orang lah yang melawat kita punya ISME. And then daripada 2.09 juta tu sebanyak 40,000 lebih PKS yang berdaftar masuk pada ISME dan submit dia punya permohonan melalui ISME. Dan daripada itu sebanyak 3,875 kelulusan yang telah diluluskan oleh pihak bank ataupun pihak CGC, maknanya yang berjumlah lebih kurang 392 juta. Maknanya itu satu angka yang angka yang baik juga lah, maknanya dari segi pembiayaan tu lah. Jadi maknanya sekarang ni
pelawat makin bertambah lah, maknanya makin bertambah, dan saya rasa ISME ni adalah satu platform yang memudahkanlah kepada PKS untuk membuat permohonan kepada bank. Maknanya disebabkan yang kelebihan dia sebenarnya adalah disebabkan dalam platform ISME ni ada 26 bank yang involved dalam ISME ni. So dari 26 bank ni termasuk bank Islamic Bank ataupun dia lah conventional bank dan Islamic Bank, dan menawarkan lebih kurang 52 produk ataupun 52 skim yang ada dalam ISME ni. Maknanya skim-skim yang ditawarkan ni adalah tanpa cagaran semua, semua tanpa cagaran, yang berjumlah daripada 1,000 sampai ke 5 juta, dan dia punya tempoh bayaran pun daripada 1 tahun sampai 10 tahun. Depends pada bank-bank lah yang menawarkan skim pinjaman tadi ataupun pembiayaan tadi. Jadi okey, jadi bila kita tengok sini adalah ada satu maknanya 4 langkah mudah untuk memohon ada pinjaman atau pembiayaan melalui ISME. Yang pertamanya sila masukkan maklumat anda. Maklumat anda ni actually seperti maklumat pembiayaan lah, berapa jumlah yang dikehendaki. Contohnya boleh pilih lah daripada 1,000 hingga ke 5 juta. Berapa pinjaman yang dikehendaki. Lepas tu tujuan pembiayaan tu tak apa. Maknanya soalan-soalan dalam ISME ni cukup mudah. Saya rasa dalam masa 15 minit pun dah boleh complete kan dia punya permohonan ni lah. Tapi itu bergantung juga kepada kekuatan internet lah. Kadang-kadang di kampung pun dia buat yang internet slow, mungkin ambil masa lambat sikit lah. Tapi kalau di tempat yang laju, saya rasa less than 15 minutes proses pembiayaan, permohonan pembiayaan atau permohonan melalui ISME ni akan dapat disudahkan lah dalam 15 minit. Jadi maklumat-maklumat yang diperlukan tu maknanya very minimal lah, maknanya tak menyusahkan, sebab ni adalah platform rujukan bukannya platform untuk memohon lagi, maknanya rujukan. Jadi maklumat-maklumat yang seperti jumlah perniagaan, tujuan perniagaan tu untuk apa, modal kerja ke ataupun untuk pembiayaan kontrak pun boleh ke. Maknanya modal kerja adalah untuk working capital, and then untuk beli barang ke, and then untuk bayar kontrak pun ada juga. Let's say for example kalau kontraktor yang memiliki kontrak daripada kerajaan ataupun pihak swasta yang layak, and then boleh apply juga sebab dekat sini pinjaman ada serendah 1,000 dan 5 juta yang ditawarkan melalui ISME ni. Jadi selain daripada maklumat lain, mana tempoh pembayaran boleh pilih sama ada nak 1 tahun ke, 2 tahun ke ataupun sampai 10 tahun. Okey, dan jenis pendaftaran perniagaan perlu dimasukkan, maknanya sama ada sedia bahat ke, perkongsian ataupun pemilik tunggal lah ataupun lain-lain lagi. Okey, bila dah masukkan maklumat-maklumat maklumat mengenai keperluan anda tadi, jadi langkah kedua pula cuma isi bagi tahu kami mengenai perniagaan anda. Bagi tahu, maknanya soalan-soalannya cukup mudah, maknanya sektor apakah yang bisnes anda terlibat. Maknanya terlibat dari sektor pembuatan ke ataupun services ke ataupun supply ke ataupun retail ke, cuma isi je. Benda tu very cukup mudah sebab dia ada drop down list, maknanya boleh pilih. Dan lepas tu tempoh anda beroperasi berapa lama. Maknanya start daripada setahun ke ataupun 5 tahun ke atau less than 3 years ke. Maknanya maklumat tu diperlukan. Maknanya yang selebihnya tu yang akan bertanyakan berapakah jumlah jualan tahunan syarikat anda dan berapakah keuntungan maknanya itu, that's why ini adalah satu self declaration maknanya kita declare sendiri, because dalam permohonan melalui ISME ini belum ada dokumen-dokumen yang diperlukan, cuma bagi maklumat-maklumat tu. Lepas tu yang ketiganya terus untuk pendaftaran. Bila pendaftaran ni akan log masuk dalam pendaftaran melalui ISME. Jadi masa pendaftaran ni lah
satu dipanggil OTP, one time password, akan dihantarkan ke handphone anda yang berdaftar tadi masa register mula tadi. Handphone anda dia akan hantar kat situ, dan bila dapat OTP, one time password tu, dan dari segi, dan setelah ada a few challenge questions sikit, maknanya untuk verify lah, untuk mengesahkan yang membuat urusan ni adalah betul-betul owner syarikat ni. Lepas tu yang langkah keempat, ada keluar padanan-padanan bank mana yang menawarkan skim-skim yang memenuhi kehendak SME tadi. Maknanya, let's say for example, contohlah saya letakkanlah contoh saya sebagai PKS lah, saya membuat permohonan. Okey, saya punya perniagaan baru setahun, and then saya punya sales turnover dalam tahun lepas, mana tahun tu dapatlah dalam 200,000 dan profit 20,000 kan. Dan jumlah pinjaman yang digendaki, okeylah saya nak dalam tak banyak sebab saya baru start berniaga, saya nak 30,000 aja, 30,000 masukkan, and then untuk tempoh 5 tahun cukup. 5 tahun, kalau nak panjang pun boleh, tapi untuk 5 tahun. And then bila saya dah daftar semua dan masalah SME daftar, dan yang step keempat tu dia akan keluar bank-bank mana yang ada yang boleh memberi kemudahan kepada saya, seperti yang saya minta tadi, 30,000 5 tahun kan, dengan tempoh operasi baru setahun, dengan turnover 200,000 setahun, dengan keuntungan 20,000 setahun. Jadi bank mana yang boleh bagi padanan. Jadi dia akan keluar semua. Yang 26 bank tu tadi yang terlibat ni, dia akan keluar yang mana yang boleh memadankan dengan kehendak kita. Let's say for example, kalau ada 5 bank akan keluar. Kalau ada 10 bank keluar. Maknanya kalau 11 ada, mana dia limit ada 10 aja. And then kalau let's say for example ada 10 bank yang keluar untuk dipadankan. Jadi saya cuma boleh pilih 3 saja daripada 10 bank tadi. Mana tak boleh pilih 10, mana kena ambil 3 saja yang mana saya nak, and then saya akan klik 3 tu, dan saya akan submit saya punya permohonan tu. Jadi SME ni akan terus pergi ke tempat yang bank-bank yang dipilih oleh saya tadi. Contohnya saya pilih bank A, bank B, bank C. Jadi permohonan saya tadi melalui SME akan pergi kepada bank A, bank B dan bank C. Dan dalam masa 2 hari, yang bestnya dalam masa 2 hari, mana saya tak pergi ke bank, mana bank tu akan call saya. Mana saya tahu mana bank call saya, bank A ni call. Okay, alright, dia kata okay, Cik A, boleh kita buat appointment ke untuk berjumpa di mana, di bank ke di mana, dan saya datang dan bawa dokumen-dokumen sokongan. Jadi saya pun boleh terus pergi ke bank A. Mana saya tahu yang bank A ada menawarkan pinjaman ataupun pembiayaan yang saya kehendaki. Kalau tanpa ISME tadi, maknanya saya dah pergi dulu ke bank A, maknanya saya tak tahu bank A ni boleh offer tak apa yang saya nak kan. Jadi kalau sebab bank A tak boleh, saya kena terus pergi ke bank B dia. Tapi melalui SME ni saya dah pilih dah, saya dah tahu dah bank A, bank B, bank C boleh offer pinjaman ataupun pembiayaan yang saya kehendaki. Jadi disitulah yang kelebihan kelebihan ISME, maknanya yang akan menjimatkan masa, dan yang study yang mengatakan 25 jam, mana 25 jam tak masa tu, mana nak mikir nak pergi ke mana, ke bank A ke bank B untuk memohon pinjaman. Tapi dengan ISME dia akan reduce masa anda dalam masa 15 minit pun dah boleh jalan dah. Maknanya permohonan boleh pergi ke bank-bank yang kita pilih tadi. Dan dalam masa 2 hari pihak-pihak akan call balik untuk buat appointment dan meminta dokumen-dokumen sokongan lah. Okey, itu kelebihan dia, maknanya kelebihan ISME tadi. And then yang seterusnya itulah ni pasal tadi yang pasal latar belakang SME tadi saya bincangkan tadi, mana yang beritahu, maknanya PKS menghabiskan masa kira 25 jam untuk meneliti dan memohon pinjaman bank ataupun pembiayaan bank. Dan mereka ni selalu mendekati bank masa proses mana diagram ni, tengok PKS ni, mana PKS ni fikir, maknanya pergi ke bank A. Lepas tu kalau bank A cakap tak layak, pergi ke bank B pula. Tak layak, pergi ke bank C. Dan different melalui ISME ni, bila tengok diagram sebelah tu, maknanya ISME, maknanya PKS cuma masuk dalam ISME, login, and then padankan, bila ada padanan yang sesuai, so dia akan pilih bank mana yang
menawarkan pinjaman yang dikehendaki. Jadi maknanya kita dah maknanya PKS sudah tahu dah bank mana yang boleh menawarkan. So tak payahlah dia pergi naik ke bank A ke bank B, maknanya dia tahu dah bank A boleh offer, bank B pun boleh offer, bank C pun boleh offer. Jadi dengan tu dia akan menyebabkan masa lah kan, because masa ni sekarang ni, masa ni satu yang masa tu emas lah, maknanya kita kadang tak ada masa nak pergi kan. Tapi dengan cara SME boleh menyebabkan masa dan menyebabkan wang kita lah dari segi bayar parking apa semua tu lah. Minyak kereta semua, okey. Lepas tu yang next punya, okey, rakan niaga ISME Rakan niaga ISME yang saya bagi tadi ada sebanyak 26 lah institusi kewangan yang terlibat, termasuk tu lah, kalau tengok di sebelah ni ada termasuk yang Afin Bank, Afin Islamic contohnya, Agro Bank, Alliance Bank, M-Bank, M-Bank Islamic, sampai UOB pun ada, SME Bank pun ada, Maybank pun ada, OCBC pun ada. Maknanya kan, banyak bank-bank semua ada dari sini dan menawarkan produk tu lebih kurang kali kursi mengatakan 73 produk tanpa cagaran. Maknanya 73 cagaran, produk yang tanpa cagaran boleh ditawarkan melalui ISME platform ni ya. Jadi jumlah pembiayaan tu sehingga 5 juta, maknanya 5 juta, start daripada serendah 1,000 hingga ke 5 juta. Tapi ini pembiayaan untuk ini bukan untuk individu, maknanya untuk SME saja, maknanya untuk bisnes saja, PKS kan. Dan tempoh pinjaman tu sampai 10 tahun macam ni, 10 tahun, maknanya PKS boleh pilih lah jangka masa pinjaman yang dikehendaki. Tak 10 tahun ke, 5 tahun ke ataupun 1 tahun maknanya depend pada keperluan masing-masing. Dan dari segi okey, dari segi sini pembiayaan alternatif kita ada ISME ini tidak akan berhenti kat situ aja. Let's say for example bila saya apply masuk ISME, tapi tiba-tiba bila saya dah masukkan maklumat saya, maklumat perdagangan saya, maklumat financial saya apa semua tu, tiba-tiba tak ada padanan. Tak ada padanan, maknanya tak ada padanan ataupun ada padanan tapi bank reject juga. Bank tak apa ni, lepas meneliti kita punya dokumen, bank still tak boleh nak tak boleh fulfill lah, tak boleh accommodate our request, maknanya dia terpaksa reject. Ataupun tak ada padanan langsung maknanya bila tak ada padanan ataupun biar reject ni, jadi ISME ni kita ada satu kita panggil financial advisory team maknanya di situ financial advisory team maknanya tim khidmat nasihat untuk kewangan ni, dia akan pick up saya punya permohonan tadi dan dia akan cuba channelkan kepada pembayar alternatif dengan persetujuan daripada saya lah. Maknanya pembayar alternatif ni, maknanya kita ada 15 pembayar alternatif yang terdiri daripada P2P, rakan niaga punya lain dan juga equity crowdfunding Maknanya P2P tu ada 10, maknanya ada Fundestech, Capital, semua tu quick cash and then yang 3 Credit, PUMB pun ada. Maknanya kalau yang tak ada padanan pada ISME tadi, maknanya pihak CGC ni yang kita punya financial advisory team ni, maknanya akan pick up saya punya request tadi and then dia akan call saya and then dia akan beritahu saya okey, saya bersetuju kalau saya channelkan kepada pembayar alternatif maknanya yang tadi pada P2P ni lah. Jadi kalau saya setuju, dia akan channelkan kepada pembayar alternatifnya maknanya CGC tidak mana ISME punya platform ni dia tak berhenti setakat tu, yang mana bila katakan contohnya kalau tak ada padanan kira habis, tamat, tak ada maknanya kalau tak ada padanan pun ataupun kalau ada padanan tapi bank still lagi tidak boleh meluluskan pinjaman kita, jadi pihak CGC ni financial advisory team kita ni akan akan pick up, akan call PKS tadi dan cuba bagi alternatif, pembayar alternatif, bagi solution alternatif untuk kepada channel kepada P2P ataupun crowdfunding ataupun agensi penjana kapasiti lah maknanya ada agensi yang terlibat Jadi itulah kebaikannya daripada ISME lah, maknanya sedikit pasal ISME, mungkin ramai yang
yang belum mengenali lagi ISME, tapi nampak ISME tapi tak tahu apa ISME ni because ISME ni kadang kita nampak macam actually dia pada CGC tapi nampaknya ada setengah orang dia macam dia keliru sikit. Dia ingat daripada SME Bank, nampak SME sebab warna orange kan. Jadi dia ingat daripada SME Bank, tapi actually IMSME ni adalah daripada CGC lah. Idea daripada Bank Negara, tapi dah CGC dipertanggungjawabkan untuk membuat platform ni rujukan. Tapi saya perlihatkan maknanya platform ni lah platform rujukan maknanya bukan lagi platform untuk permohonan. Permohonan tu untuk kita pohon apa yang kita nak, because dalam platform rujukan ISM ni sebabnya tak ada dokumen diperlukan lagi That's why kita cuma ni rujukan untuk membantu PKS mencari pembayar untuk memenuhi kehendak dia punya keuangan Jadi maknanya di soal ni kalau macam approve, maknanya kalau tu pihak bank akan buat panggilan kepada PKS tadi yang buat permohonan oleh ISME untuk permohonan seterusnya untuk approval. Jadi ISME adalah platform rujukan rujukan. Okey, tu pasal ISME lah. Mungkin sebut sedikit mungkin saya rasa untuk ISME ni saya rasa because dia punya ni tak berapa banyak sangat lah dia punya jadi setengah jam mencukupi untuk ISME. And then saya cuba share juga apa yang ada dalam ISME, contoh-contoh lah Okey, ni satu lagi slide yang saya cuba share dengan anda semua, tuan semua. Maknanya platform ISME rujukan ni, platform rujukan pembiayaan ataupun pinjaman PKS yang pertama di Malaysia. Jadi macam tadi bagi tahu dah, banyak langkah mudah, 4 langkah mudah saja. Langkah 1, sila masukkan maklumat pembiayaan yang diperlukan. Langkah 2, kongsi maklumat perniagaan anda. Langkah yang ketiga, pendaftaran untuk kita banding dan pilih untuk yang seterusnya. Untuk sebelum dapat banding dan pilih ni, padanan yang sesuai ni, maknanya kita kena buat pendaftaran dan juga login Okey, macam ni dia punya screen dia. Apa yang keluar bila masuk, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh nak cuba melalui www.isme.com.my. Jadi screen yang pertama yang keluar macam ni lah, maknanya saya nak pinjam berapa, 1,000, and then kita boleh tarik dia punya dia punya orange punya button ni ke tepi, maknanya akan dia tarik ke kanan, dia akan berubah lah pinjaman tu, maknanya naik 2,000, 3,000 sampai 5 juta lah Mari kita pilih amount yang sesuai untuk kita, and then ni tinggal 5 juta. Lepas tu tempoh pembayaran berapa lama, setahun ataupun sampai 10 tahun maksimum mengikut keperluan masing-masing. Lepas tu yang langkah pertama tadi, sila masukkan maklumat pembayaran anda. So inilah dia punya screen dia punya apa yang keluar daripada ISME macam ni. Jadi soalannya mudah je, maknanya tujuan pembiayaan cuma klik-klik aja, klik untuk modal kerja ataupun untuk pembayaran kontrak ke. Lepas tu jumlah pinjaman berapa diperlukan, 200,000 ke, 100,000 ke, 30,000 ke, atau terpulang pada masing-masing keperluan masing-masing. Dan tempoh pembiayaan 7 tahun. Maknanya dia punya screen mana nak share, maknanya taklah serumit manalah, maknanya very simple untuk apply melalui SME. Dan yang macam screen seterusnya macam ni, yang langkah kedua ni, kongsi maklumat perniagaan anda. Okey, sektor aktiviti perniagaan anda apa dari segi pembuatan. Okey, boleh pilih pembuatan ke ataupun servis ke, detail ke, macam-macam lah ada tu. Dalam drop down list ni ada macam-macam lagi pilihan. Lepas tu tempoh perniagaan anda beroperasi berapa lama, 1 hingga 2 tahun.
ataupun 2 tahun hingga 3 tahun. Dia ada option, boleh pilih, ataupun lebih ada 4 tahun. Okey. And then seterusnya bilangan tahun perniagaan anda menunjukkan semenjak beroperasi ini menguntungkan ke temu. Saya tanyalah mana maklumat ni dia tanya. Because maklumat ni actually penting untuk untuk bank-bank tahu lah, maknanya untuk beri padanan lah. Lepas tu lepas ketiganya log masuk. Log masuk ni dia akan gunakan nama pengguna. Nama pengguna ni selalunya dia akan ikut kepada nombor perniagaan, nombor SSM tu. Maknanya CA ke ataupun 005M ada tu. Yang tu akan jadi user ID lah. User ID. And then kata laluan ni kita akan set sendiri lah. Kita akan set sendiri buat kata laluan kita. And then lepas tu lepas login, and then banding dah pilih. Maknanya yang ni yang ni slide lama. Maknanya bila banding dah pilih tu ada 26 bank yang terlibat, dan ada 73 produk yang ditawarkan ataupun skim pembiayaan ataupun pinjaman yang ditawarkan melalui ISMB. So itu perjalanan dia. So yang seterusnya saya rasa untuk ISME saya rasa sudah tamat saya punya ni. Sudah tamat saya punya sesi ISME ni. Dan seterusnya mungkin saya akan share lah, kongsi juga Okey, terima kasih Cik Rosli. Saya rasa untuk IMSME dah tamat ya. Penerangan berkaitan IMSME, betul? Ya, betul. Okey, sebelum kita meneruskan kepada topik yang seterusnya, boleh tak saya nak kita jawab dulu soalan-soalan yang ditanyakan oleh viewer kita pada hari ini. Ada beberapa soalan yang ditanyakan. So untuk soalan pertama ni berkaitan dengan permohonan IMSME ni secara online kan. So ada soalan daripada Encik Faizal Hashim bertanya berkaitan adakah 100% permohonan dalam talian memandangkan sekarang ni sekarang dah tempoh PKPD dan PKP. Okey, untuk jawab soalan Encik Faizal tadi macam ni, yang untuk ISME ni yang platform rujukan, cuma sekarang ni adalah satu platform rujukan, maknanya daripada sini pihak bank, maknanya bila ada padanan dan kehendak yang seperti mana yang dipinta oleh Cik Faizal tadi kan, berapa jumlah pembiayaan dikehendaki, kalau ada padanan pihak bank akan call. Jadi pihak bank normally itu atas polisi masing-masing pihak bank, kadang dia hantar melalui online pun boleh, ada yang buat virtual, ada yang fizikal pun ada, tapi kebanyakan kalau musim PKPD ni kebanyakan mereka telah memilih untuk buat secara virtual lah. Virtual maknanya hantar dokumen pun melalui online, and then kita akan verify lah semula dokumen-dokumen tu. And then kalau musim PKP ataupun PKPB yang dilonggarkan sikit jadi syarat-syarat tu, mungkin kita akan buat physical punya meeting lah, tapi dengan SOP yang ketat lah. Tapi kalau PKPD normally depends pada bank, dan ada bank tu yang 100% dia akan buat secara online lah, approval online. Okey. Saya rasa menjawab soalan Cik Faizal. Maksudnya selepas pada proses daripada IMSME tu, bila dah pick up oleh pihak bank, terpulang pada pihak bank lah sama ada temu janji tu nak dilakukan secara fizikal ataupun online lah ya? Betul. Okey, alright. Okey, kita ada satu lagi soalan. Ni berkaitan dengan usahawan mikro. Dia peniaga pasar malam daripada Muhammad Nurisma Arha Syukur. Beliau bertanya berkaitan soalan ni. Saya peniaga pasar malam.
boleh ke saya apply melalui IMSME ni tuan? Okey, selamat malam. Okey, kalau boleh apply selagi ada satu kena ada itulah daftar dengan SSM ataupun ada ni lah, ada trading license pun semua lah. Kalau ada cukup syarat tu, mana insya-Allah boleh apply. Mungkin sebab padanan yang untuk yang Encik apa ni? Lupa saya Encik yang bertanya tadi. Maknanya Cik Mahmud Mirisma. Cik Mahmud lah, Cik Mahmud. Maknanya kalau Cik Mahmud ni katakan ada padanan yang sesuai, sebab kita ada di sini pun kita ada BSN pun ada yang banyak yang terkenal dengan micro punya business kan. Maknanya mungkin ada padanan dan insya-Allah kalau ada padanan pihak bank akan call Encik Mahmud tadi. Boleh. Dengan syarat dengan ada tu ada daftar syarikat semua ada trading license semua lah. Okey, maksudnya sekiranya pemohon-pemohon ni dia meet dia punya prasyarat ataupun kriteria yang ditetapkan oleh CGC, so maksudnya tak ada masalah untuk memohon lah walaupun dia niaga pasar malam. Okey, alright. Okey. Pada syarat bank. Jadi dia ke bank. Sini juga bank. Okey, betul. Alright. Terima kasih tuan atas pencerahan. So, saya rasa saya nak terus kembalikan floor kepada Cik Rosin untuk presentation seterusnya. Okey, terima kasih. Ya, kita teruskan Okey, kita teruskan dengan apa pembiayaan yang ada di CGC yang tawarkan. Maknanya selain pada SME tadi, kita ada pembiayaan terus maknanya melalui kita namakan satu skim kita ni skim Bismula I ataupun Bis Wanita I. Jadi skim Bismula ni ataupun Bis Wanita ni actually yang I itu Islamik menarik pada Islamik adalah untuk perniagaan baru Contoh kalau Bismula adalah untuk perniagaan baru lah. Mana yang di bawah 4 tahun Mana operasi ataupun register di bawah 4 tahun Maknanya kurang dari 4 tahun. And then Bis Wanita pun sama. Maknanya dia punya syarat pun sama ke? Maknanya operasi ataupun operasi bisnes tu kurang daripada 4 tahun. Jadi kalau lebih 4 tahun dia tak akan eligible lah untuk layak untuk mohon ada Bismula ataupun Bismula. Jadi untuk Bismula ni memang kalau kita tengok pada nama dia pun Bismula kan. Maknanya ialah untuk orang yang startup, yang start bisnes, maknanya yang di bawah 4 tahun, maknanya layak untuk memohon lah dengan CGC kalau boleh. Kalau ada ni lah, kalau macam berpeluang untuk datang pada CGC, so Bismula I kita ada untuk yang less than 4 years in business. Dan juga Bis Wanita pun sama. Bis Wanita ni actually bila wanita ni maknanya adalah untuk wanita saja lah. Bis Wanita ni untuk wanita saja. Maknanya wanita ni maknanya 100% owned by wanita ataupun syarikat yang 50% owned by wanita pun boleh. Maknanya share tu lebih pada wanita dan dengan syarat dia punya key person tu mesti wanita lah. Maknanya khas untuk wanita lah kan. Tapi kenapa orang tanya apa beza ni wanita kan? Kalau bis yang untuk orang lelaki macam mana? Tapi lelaki tak ada. Maknanya terpaksa apply untuk anda bis mula. Maknanya bis wanita ni dia punya Bismula I dengan Bis Wanita I ni dia punya syaratnya, maknanya jumlah pembiayaan ni kita boleh bagi serendah 30,000 dan maksimum 300,000. Maknanya jumlah yang untuk jumlah ni adalah cukup cukup besar juga lah pada mereka yang baru start bisnes Maknanya 30 ke 300,000 ni maknanya satu yang jumlah yang boleh lah. Maknanya kalau guna pakai duit ni maknanya dapat mengembangkan lagi bisnes lah. Jadi tempoh pembiayaan sepanjang sehingga 5 tahun maksimum 5 tahun. Dan tujuan pembiayaan tu untuk modal kerja ataupun pengurangan aset modal kerja ataupun pengurangan aset Jadi okey, dia punya tu lah, kalau dia punya umur tu mesti umur 21 tahun lah, 21 sehingga 65 21 tahun sehingga 65 tahun tu ambil syarat maknanya 65 tahun sehingga tarikh tamat pembiayaan Jadi
dia punya permulaan untuk bisnes. Ada orang tanya juga, orang tanya, saya berumur 18 tahun dari register bisnes, dapatkah saya buat pinjaman lah? Tapi kalau untuk bisnes, normally kita ambil yang 21 tahun, maknanya age must be 21 years old lah. Tapi mungkin yang untuk loan pinjaman lain mungkin different. Kalau credit card mungkin saya rasa mungkin 18 tahun dah boleh apply kan. Tapi untuk bisnes dia akan start dengan umur 21 tahun ke atas lah. Okay, selain daripada bis mula dan bis wanita, kita ada TPUBI. TPUBI ni tabung projek usahawan Bumi Utara. Maknanya di sana tabung projek usahawan Bumi Utara, maknanya khas untuk kontraktor-kontraktor Bumi Putra, 100% Bumi Utara, 100% Bumi Utara yang mendapat kontrak ataupun kerja job daripada government ataupun semi-government GLC ataupun syarikat swasta ke. Dan kita boleh bagi pinjaman, pembiayaan untuk kontraktor meneruskan untuk meneruskan untuk komplitkan projek-projek yang ditawarkan oleh dia punya kontrak awarder tadi kan. Maknanya pinjaman ni sehingga 10 juta lah, sehingga 10 juta maknanya ditawarkan. Lepas tu ni bergantung kepada ni jumlah kontrak dan juga kekuatan kontraktor tu sendiri. Lepas tu jenis kemudahan yang ada pembiayaan berjangka, maknanya term financing ataupun revolving financing pun ada. Lepas tu kaedah proses pantas ni maknanya ibaratnya satu kaedah yang green lane lah. Kalau meet maknanya kalau kontraktor memohon untuk TPUBI ni, maknanya meet kita punya certain requirement untuk kaedah proses pantas ni, jadi maknanya dia akan dapat dia dapat satu application ataupun approval yang pantas lah, cepat. Maknanya dalam masa less than 14 days pun dah tahu dia punya result lah. And then dia punya kadar pembiayaan tu cukup menarik lah. Maknanya serendah 5%, senang persen. Maknanya 5% setahun. Maknanya tanpa cagaran. Maknanya cagaran tu tak ada cagaran, maknanya tak perlu cagar collateral, maknanya rumah ke, ada pun bentuk fixed deposit ke, tak ada. Cuma kita bersandarkan kontrak tu saja. Okey, di sini telah yang kita ada. Okey. Lepas tu di samping tu juga saya nak menceritakan juga kita punya CGC ni, selain daripada produk-produk ni, apa yang dia ada lagi perkhidmatan dia. Maknanya contohnya selalunya CGC ni selalunya dia akan keras dia adalah syarikat yang beri jaminan. Contohnya jaminan yang tadi macam saya rasa dalam forum dengan bank negara tadi, contohnya kalau ada TRRF ke apa semua tu, CGC akan datang untuk beri jaminan lah. Dan okey, dari segi jaminan, kita ada jaminan portfolio, jaminan borong, ni wholesale guarantee, portfolio guarantee, dan risiko penuh ni banyak full risk, mana kita guarantee 100%. Contohnya kita ada bis maju dengan bis SME. Bis maju ni kita collaborate dengan RHB, di mana CGC akan buat assessment dulu, akan menilai kekuatan ataupun buat assessment, kredit assessment untuk yang peminjam tadi. Dan kalau pinjaman tadi diluluskan, dan kita akan channel kepada RHB untuk membuat penilaian seterusnya. Tapi yang ni kita akan garanti 100% lah. That's why dia panggil risiko penuh. Okay, dan kita ada risiko berkongsi, mana share risk ni, maknanya bis jamin, lepas tu skim jaminan flexi, FFS semua tu. Maknanya kita akan jaminan, maknanya semua produk ni yang ada jaminan ni, semua ni produk ni dekat bank. Maknanya share risk ni maknanya dekat bank, kena dekat bank, dan CGC akan berkongsi lah mana dia punya jaminan lah, mana 70% jaminan ke ataupun 80% jaminan tu lah. Okey, lepas tu yang kat bawah ni risiko berkongsi, skim pembiayaan kerajaan yang tadi macam SRF, DRF, TRRF semua dia. Okey, yang sebenarnya yang pembiayaan tu tadi saya dah go through tabung projek Sawan Putra, bis mula I, bis wanita I, dan juga bis bina dia, bis mikro. Bis bina I ni actually
satu skim yang ditawarkan untuk existing customer CGC untuk yang ditimpa musibah lah, contohnya pandemik ke ataupun disaster ke, kebakaran. Jadi kita akan bagi bis binaan lah untuk mereka yang ditimpa musibah, dan maknanya dengan interest rate yang cukup menarik lah, maknanya serendah 3.5% juga, maknanya ada moratorium apa semua lah. Dan bis mikro tu untuk yang micro business lah, yang peniaga-peniaga kecil ataupun petty traders lah. Itu contohnya yang contoh-contoh lah, contohnya dekat kedai, contohnya kalau Terengganu kedai besar pasar payang tu, jual kerupuk apa semua kan. Okey, dan perkhidmatan lain adalah ni selain jaminan pembiayaan ni, kita ada tadi ISME tadi, platform rujukan pembiayaan pinjaman PKS yang pertama di Malaysia, yang saya terang dalam banyak lebar juga tadi pasal ISME. Dan juga kita ada developmental program, maknanya program pembangunan CGC melalui khidmat nasihat untuk akses pembiayaan pinjaman dan akses pasaran. Maknanya untuk ni kita ada program untuk yang existing customer kita, mana kita akan bagi satu program pembangunan dari segi khidmat nasihat untuk akses pembiayaan dan pinjaman ataupun akses pasaran. Dan di samping itu juga MyKMP lah. MyKMP ni khidmat nasihat pembiayaan. Contohnya itulah kalau saya akan go through sebentar lagi MyKMP ni. So saya akan huraikan sedikit pasal kita ada masa 10 minit kan, mana saya akan huraikan sedikit pasal development program ni, program pembangunan CGC. Okey, di mana di sini di bawah program pembangunan CGC kita ada khidmat nasihat, program khidmat nasihat kita dari segi akses pembiayaan dan juga akses pasaran. Dan di bawah akses pembiayaan ni kita ada khidmat nasihat untuk contohnya kalau untuk semak permohonan yang tidak berjaya, contohnya kalau kalau permohonan anda tuan-tuan dan puan tak berjaya, tak diluluskan pihak bank ataupun pihak financial institution lain, maknanya kita akan semak dan kita akan bantu bagi nasihat dari segi itulah, dari segi kat sini detail, dari segi menilai semula permohonan, maknanya bagi tahu macam mana nak bolehkan, maknanya kalau macam bank ada bagi tahu tadi, maknanya kalau kita gagal sekali tak semestinya kita gagal untuk kali kedua. Maknanya bila gagal sekali kita akan semak permohonan yang tak berjaya itu, kita akan nilai kegagalan dia, kenapa disebabkan apa, disebabkan bank statement ke, disebabkan apa-apa lagi kan, mungkin bank statement. Kadang-kadang juga yang kita punya PKS yang dia involve cash, maknanya business dia involve cash, jadi zat tempat nak masuk duit dalam bank statement dalam bank. Jadi maknanya duit yang dia tak masuk mana dalam bank statement itu akan jadi tak aktif ataupun tak banyak duit sebab dia involve cash. Maknanya that's why kadang-kadang sebab bank ni dia akan tengok pada bank statement, jadi that's why kita akan nasihat lah bagi nasihat cuba masukkan duit yang daripada business operation tu pada dalam bank, supaya bila ada duit dalam bank statement, maknanya kita akan senang untuk membuat permohonan di bank-bank lah. And then dari segi menyediakan nasihat penasihat keuangan, maknanya memberikan khidmat nasihat secara individu, maknanya kita akan boleh bagi nasihat individu kepada PKS yang terlibat, dan kita akan nasihat dia macam mana dia boleh berbicara, macam mana nak membantu untuk supaya permohonan akan datang insya-Allah akan dapat diluluskan oleh pihak bank lah. Maknanya mendidik, mengekalkan rekod kewangan dan baik-baik. Maknanya dari segi secret track record pun, kalau let's say for example dah ada pinjaman sebelum ni, so make sure kena bayar on time, because secret ni track record ni itulah yang akan dilihat oleh bank, sitos apa semua, maknanya akan menilai kat situ. And then menyediakan kejurulatihan perniagaan, maknanya kita akan cadangkan untuk pembiayaan alternatif, meningkatkan keupayaan mentadbir urus syarikat. Maknanya kita akan refer, maknanya mengukuhkan rancangan perniagaan dengan cadangan penjualan dan pasaran unit. Maknanya kita dari segi nasihat kewangan ni, kita akan bagi menyediakan kelas coaching, maknanya bisnes macam mana kita akan kita panggil mentoring program, kita akan panggil usahawan berjaya bagi talk, ada kita akan listen, tengok apa usahawan berjaya yang mereka buat, bagaimana daripada zero jadi hero. Jadi macam mana apa yang teknik-teknik atau strategi, marketing strategi yang dibuat oleh mereka.
Okey, ya asas pasaran ni okey, kita ada macam bengkel nasihat maknanya e-dagang, pemasaran digital dan juga penjenamaan. Dan contoh-contoh kita ada market access activity ni, maknanya market access maknanya access market tempatan pun ada, antarabangsa pun ada. Maknanya kita akan bawa apa ni yang PKS yang bersama kita ni untuk pergi ke luar negeri untuk tengok sendiri macam mana macam mana orang-orang di sana buat pemasaran. Jadi di samping itu kita dapat memasarkan produk-produk lokal ni kepada antarabangsa. Okey, yang last sekali pasal My KMP, mana ni adalah khidmat nasihat pembiayaan dilancarkan pada 1 Ogos 2019 Maknanya dalam My KMP ni ada dua lah, mana CGC dan juga AKPK, di mana AKPK akan terlibat dengan permohonan individual untuk pembiayaan rumah saja, dan CGC pembiayaan BKS. Maknanya kalau ada yang antara kita yang macam bila apply pinjaman dekat bank, tapi bank decline, terpaksa tak dapat meluluskan, jadi kita akan bagi khidmat nasihat lah kepada PKS dari segi pemahaman yang lebih mengenai faktor memberi permohonan PKS. Maknanya kita akan bagi tahu lanjut kenapa bank ni terpaksa reject, disebabkan apa. Maknanya kita akan discuss, kita akan beri nasihat kepada PKS supaya boleh memperbaiki kelemahan yang ada tu, supaya di masa akan datang insyaAllah boleh apply balik semula dan dapat kelulusan insyaAllah. Dan yang keduanya dapat tingkatkan pengalaman pemohon pembiayaan. Okey, yang ketiga, yang last sekali pasal mengesyorkan pembiayaan dan macam alternatif lah. Okey, alright, saya rasa sesi kita pun dah ke penghujungnya. Saya rasa untuk sesi ISME dan juga sesi pembiayaan CGC ni saya rasa dah ke penghujungnya. Saya rasa itu sajalah untuk daripada saya, daripada CGC Rosli. Balik pula kepada Encik Rosman, kita punya moderator Darah SME Corporate Terengganu. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Cik Rosli atas penerangan yang begitu detail tadi. Alhamdulillah, saya rasa cukup cukup detail lah penerangan tadi tu semua, dari segi penerangan berkaitan IMSME dan juga produk-produk yang ditawarkan oleh CGC itu sendiri. Okey, selain macam saya nak buat recap sekarang, selain daripada platform IMSME itu, CGC itu sendiri ada produk-produk mereka sendiri yang mereka tawarkan untuk membantu usahawan-usahawan di luar sana. Contohnya tadi macam Cik Rosli katakanlah, kita ada produk bis mula, lepas tu bis wanita dan sebagainya. Yang itu pun sebenarnya dia ada kategori-kategori dia ya tuan-tuan dan puan-puan. So depends lah pada tuan-tuan dan puan-puan yang mana sesuai dengan situasi ataupun keadaan perniagaan tuan-tuan dan puan-puan sekarang. InsyaAllah saya rasa pihak CGC, terutama pihak Cik Rosli lah, CGC Kuala Terengganu akan membantu usahawan-usahawan, terutama usahawan di negeri Terengganu lah ya. Sebab bila tahu lah kan, sekarang ni dengan keadaan pandemik COVID-19 ni terlalu ramai usahawan yang terkesan, terlalu ramai, terutama usahawan-usahawan mikro kita ni. Sebab mereka ni ibarat orang kata frontliner kita lah. Bila frontliner pun tersungkur, kita yang di belakang frontliner ni pun akan terkesan juga. Okey, saya tak nak buang masa, saya nak kita terus kepada kita punya soalan. Kita ada beberapa soalan ni last Cik Rosli, sebelum kita tamatkan sesi kita pada pagi ni, sebab masa pun dah tepat 1 jam ni. Okey, saya ambil dua soalan terakhir. Soalan pertama berkaitan dengan IMSME tadi. Ada satu daripada Puan Nur Syahidah Zakaris. Dia bertanya berkaitan interest macam mana ya tuan, adakah dia bergantung kepada pihak bank? Itu untuk soalan yang daripada Nur Syahidah Zakaris. Boleh tak Cik Rosli tolong? Boleh. Okey, terima kasih Puan Nur Syahidah atas soalan tadi. Jadi interest ni memang betul Puan Nur Syahidah. Dia bergantung pada bank masing-masing. Yang bank yang akan menentukan berapa interest lah. Maknanya daripada 7% ke 8% ke 2%, mana itu depends kepada
pihak bank lah. Sebabkan yang melalui ISME normalnya bank ni actually yang offer bank ni dia akan offer pinjaman yang tiada bercagar, mana tak ada collateral, mana tak perlu cagar apa-apa, dan mungkin dari segi interest ataupun profit tu mungkin ada different sikit lah daripada bank ke bank. Maknanya memang dia akan bergantung pada pihak bank. Okay. Alright. Okay, terima kasih atas jawapan daripada Cik Rosli. Okay, satu lagi. Ni yang terakhir sikit, soalan terakhir sikit daripada Cik Muhammad Zulaimi. Beliau bertanya berkaitan inisiatif ataupun program pemulih yang baru di announce oleh YIB Perdana Menteri kita. Dia tanya di bawah program pemulih ni, pembiayaan mikrokredit usahawan boleh ke di-apply di bawah dengan IMSME ni? Lebih kurang macam mungkin maksud dia yang baru announce berkaitan pemulih ni yang ada satu dia punya ni mikrokredit ya, yang 20 bilion tu, adakah dia termasuk dalam platform IMSME sekali? Macam mana? Sekarang ni bila boleh cuba ni, sebenarnya normally bila kita apply melalui ISME, manager akan cuba padankan mana tak kira maknanya apa yang dipinta oleh PKS tadi, maknanya dia akan cuba padankan. Kalau ada yang bawah mikro, contoh kalau loan 50,000 kan, maknanya kalau ada yang kena padanan tu dia akan refer pada BSN ke mana-mana. Jadi daripada situ bank boleh pick up lah mana nak bagi anda pemulih ke, anda buat macam mana. I see. So dia tengok kepada kesesuaian ni lah yang permohonan daripada pemohon lah ya? Betul. Okay, faham. Maksudnya sekiranya dia terletak di bawah sub pemulih punya inisiatif, so maksud dia akan dapat yang pemulih punya ni lah ya, yang akan pihak bank nanti akan sesuaikan lah Dia akan sesuaikan itu. Okay, alright. Terima kasih atas jawapan tersebut. Okay, saya rasa itu saja untuk sesi pada hari ini. Sangat ilmiah, banyak info-info yang saya sendiri pun baru tahu hari ini, alhamdulillah, daripada pihak CGC. So saya kagum sebab sebenarnya banyak lagi. Even saya sendiri pun saya pun baru tahu, dan saya rasa usahawan-usahawan ataupun tuan-tuan pemudi luar sana pun masih masih baru lagi dengan produk-produk daripada CGC ni, terutamanya platform IMSME lah. Di mana platform ni saya nak recap balik, macam Cik Rosli katakan tadi, usahawan kita menghabiskan masa lebih kurang 25 jam untuk pergi beratur di bank, nak buat appointment dengan pegawai bank, pelbagai bank lah untuk berkaitan dengan pembiayaan usahawan. Tetapi menggunakan platform IMSME ni, hanya menggunakan satu platform saja, tak sampai 15 minit dah siap isi form. Lepas tu dalam masa 2 hari betul Cik Rosli, dalam masa 2 hari. Betul, 2 hari. Betul, dalam masa 2 hari Betul. Dia akan mana-mana bank yang berkaitan, yang kena dengan kriteria yang kita pilih tu, dia akan contact kita balik dan dia akan offer kita package pembiayaan sesuai dengan permintaan kita, insya-Allah. Okey, jadi itu saja daripada kami SME Corp Terengganu pada hari ini. Alhamdulillah sesi kita dah tamat. Jadi saya last sekali nak ucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada pihak CGC, Cik Rosli dan juga rakan-rakan beliau yang saya tak lupakan juga daripada CGC Kota Baru dan juga CGC Kuantan yang sama-sama dengan kita pada hari ini membantu Cik Rosli dalam cuba menjawab soalan-soalan daripada pihak viewer kita. Alhamdulillah semuanya dah terjawab. Saya rasa sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada nak bertanyakan soalan-soalan lain berkaitan dengan platform IMSME ataupun berkaitan dengan produk-produk daripada CGC, saya rasa boleh terus kontak pihak CGC lah yang berdekatan dengan kawasan tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Saya rasa CGC sangat-sangat membantu. Macam Kuala Terengganu sendiri, pejabat buka ke sekarang ni? Pejabat buka. Kita buka daripada pukul 10 sampai pukul 3 petang. Masa PKP ni. Boleh. Okey. Pejabat CGC Kuala Terengganu buka ya, so usahawan-usahawan kita di Terengganu yang saya rasa Terengganu dah bukan PKPD dah kan, dah Kuala Terengganu dah okey kan, dah PKP balik. So saya rasa pergerakan tu dah boleh, tapi terkawal lah. Maksudnya sekiranya memerlukan apa-apa pencerahan, saya rasa boleh call dulu pihak CGC, call pejabat dia, dan sekiranya memerlukan rundingan secara fizikal lah, mungkin akan ada appointment lepas tu lah, saya rasa, insya-Allah. Betul. Okey, saya rasa itu saja daripada kami. Terima kasih sekali saya ucapkan kepada pihak CGC atas pencerahan hari ini. InsyaAllah ilmu-ilmu yang berguna ni saya rasa sedikit sebanyak dapat membantu usahawan-usahawan kita
yang di luar sana yang betul-betul memerlukan bantuan sekarang ni, dan seterusnya sekiranya ada usahawan yang betul-betul sekarang ni ingin berkembang atau mengembang perniagaan mereka, saya rasa sesuai lah untuk buat permohonan pinjaman daripada CGC dan juga IMSM ini, insyaAllah. Jadi saya akhiri sesi kita pada tengah hari ini dah 12.30 dah dengan ucapan terima kasih sekali dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.